Maybe. Okay. Okay. Nani on Nani start Okay. Sila. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Dapat kita bersiaran di Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. InsyaAllah hari ini kita nak cerita berkenaan dengan sesuatu yang cukup istimewa, iaitu bagaimana untuk memperolehi ganjaran maksima melalui Ramadan. Bila kita cakap maksima ni, kita nak paling banyak, paling tinggi. Kalau orang kata setakat buat ibadah, kita nak buat paling banyak ibadah. Kalau kata sembahyang sunat, paling banyak sembahyang sunat. Dan terutamanya di bulan Ramadan, bagaimana untuk kita mendapat ganjaran yang dikatakan ganjaran berlipat ganda, terutamanya di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bersama dengan dua ahli panel yang saya kira cukup istimewa, iaitu yang pertama sekali Major General Datuk Sri Jamil Khair Baharum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nampak, tapi kita tetap mengikuti perkembangan insya-Allah. Dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan rumah ni, tapi hari ni saya yang jadi tuan rumah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Dan kepada semua yang menonton, salam husnul khatimah, insya-Allah. Semoga kita pengakhiran kita husnul khatimah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan untuk kita mendapat ganjaran yang maksimum ketika di bulan Ramadan ini, kita nak start dulu berkenaan dengan bulan Ramadan. Kalau kita kata apa yang dimaksudkan kalau kita mula dengan Datuk Sri Jamil Khair yang dimaksudkan dengan bagaimana untuk kita mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Apa yang dimaksudkan dengan ganjaran berlipat ganda apabila kita beribadah di bulan Ramadan? Silakan Datuk Sri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk kita dapat bersiaran pada malam ini. Mudah-mudahan ianya membawa keberkatan, membawa kepada kita kerahmatan. Apatah lagi di suasana kita sedang berada di musim apa yang kita sebutkan dengan COVID-19 ini. Walaupun mungkin barangkali COVID-19 ini satu perkara yang baru kepada kita. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyebutkan hendaklah kita biasakan dengan norma baru dalam kehidupan ini, iaitu di musim COVID ini. Amy saya nak ucapkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali dalam program yang dikelolakan ataupun yang diasaskan oleh Datuk Dr. Hassan sendiri, program Husnul Khatimah. Mudah-mudahan juga bukan hanya sekadar programnya, tetapi insya-Allah apa yang bakal kita luahkan, apa yang bakal kita sampaikan, apa yang menjadi perbincangan dan bahkan program Husnul Khatimah ini akan juga akhirnya membawa kepada kita penghujung ataupun ke gerbang akhirnya, gerbang Husnul Khatimah, iaitulah satu penyudahan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata mudah, Husnul Khatimah ialah radiyatan mardiyah. Kita redha untuk bertemu dengan Allah dan Allah redha nanti insya-Allah bertemu dengan kita di akhirat nanti insya-Allah. Insya-Allah. Amy, ya Datuk dan juga Amy, malam ini bulan Ramadan, bulan yang disebutkan dengan pelbagai kelebihan. Nabi SAW telah pun bersabda di dalam hadisnya, dengan Nabi mengatakan kullu amalin ibnu adam lah. Bagi setiap amal anak Adam ini adalah baginya pahalanya, ganjarannya dan sebagainya, dan kebaikannya itu kembali kepada mereka. Baik ibadat sedekah jariahnya, baik ibadat solatnya, baik ibadat hajinya, baik segala macam ibadat yang dilakukan. Tetapi Allah bagi tahu kepada dalam hadis qudsi itu bahawa Nabi sebutkan bahawa melainkan yang disebutkan dengan puasa. Ibadat puasa ini fa'innahu li wa ana ajzi bih. Maka ibadat puasa ini adalah untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. So ganjaran-ganjaran yang terdapat di dalam ibadat puasa ini hanya Allah saja yang menetapkan ataupun kiraannya. Sebab yang lain, kalau satu ibadat diganjarkan dengan satu pahala, bahkan digandakan dengan 10, 100, tetapi ibadat puasa diganjarkan dengan pelbagai ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu orang selalu berdoa. Nabi SAW juga menganjurkan untuk kita berdoa sejak daripada Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan,
daripada Rajab, Syaban sehingga sampai kepada Ramadan. Dituntut sangat untuk kita berdoa supaya kita sampai kepada dalam bulan Ramadan ini. Jadi, apakah rahsia kerana sehingga sampai orang sering berdoa, keberkatan Rajab, keberkatan Syaban dan juga sampaikan kami kepada bulan yang amat besar di dalam ganjaran, iaitulah bulan Ramadan. Jadi tentunya apabila kita hari ini sudah pun berada, tadi di awal sebelum kita memulakan program, Amy sebutkan bahawa ini malam yang ke-7. Artinya kita sudah menjangkau, kalau besok masuk puasa, 7 hari sudah kita melengkapkan. Dan istimewanya Amy ya, tahun ini kita memulakan Ramadan pada hari Jumaat. Jadi kita akan menyelesaikan 4 kali Jumaat, rangkaian Jumaat-Jumaat yang bakal kita masuki 4-5 ya, Amy, untuk kita bertemu sehingga sampai di saat kita menyambut hari raya. Jadi artinya dengan kemuliaan apa yang disebutkan dengan penghulu segala hari Jumaat, campur lagi dengan kemuliaan Ramadan yang begitu besar dan begitu hebat ganjarannya, mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat ganjaran apa yang kita harapkan. Itu Amy ya. Dengan pertama. Saya kira mukadimah yang cukup cantik. Cantik. Bagaimana untuk kita kalau orang tak masuk gear, inilah saatnya untuk dah masuk gear dah. Tak boleh tunggu lagi dah. Jangan sampai ke penghujung-hujung baru nak pasang gear 6, besar. Okey, jadi Datuk Hassan Muhammad Ali, kalau kita tengok untuk kita memaksimumkan ibadah kita terutamanya di bulan Ramadan, apa antara ayat-ayat yang boleh memberi motivasi kepada kita untuk kita ni rasa dah. Ni tak ada, ni takkanlah bulan Ramadan macam biasa, meneruskan hari macam biasa, beribadah macam biasa. Sedangkan seperti mana kata Datuk Sri tadi, Rasulullah ajak kita macam mana ini adalah antara bulan yang ditunggu-tunggu. Khairum min alfisyahr. Jadi apa antara amalan ataupun ayat-ayat yang boleh membuatkan kita rasa ini adalah peluang yang tidak harus dilepaskan. Silakan. Okey, Amy, Datuk Seri yang saya muliakan. Tuan-tuan, para penonton minta maaf kerana sikit ada technical, maklumlah musim-musim hujan kadang-kadang dan sebagainya. Jadi internet tidak dapat berfungsi sebagaimana biasa. Kita cuba, kita bagi per hotspot pun nampaknya tak boleh berjalan. Akhirnya kita buatlah satu alternatif yang lain. Apapun, terima kasih kerana menunggu dan terima kasih akan terus bersiaran bersama dengan tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan ya, yang disebut tadi, saya nak pergi bukan saja yang disebut tadi mukadimah yang sangat cantik. Saya setuju mukadimah yang sangat cantik daripada Datuk Seri untuk memulakan perbincangan kita. Tapi kalau saya, untuk para penonton yang dihormati sekalian, untuk kita tengok lagi perspektif tengok Ramadan ni yang dikatakan Sayyidul Syuhur ni, maknanya penghulu segala bulan. Apa dia penghulu segala bulan? Saya telah gariskan kat sini ada 11 perkara sebenarnya, tapi banyak lagi. Tapi yang dapat saya congkil tu ada 11 perkara. Tuan-tuan dengar ya. Yang pertama sekali, kalau kita mengerjakan dalam bulan Ramadan ni buat umrah, pahalanya sama bersama haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan, haji yang kita dapat sama dengan berhaji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, Lailatul Qadar, itu yang disebut oleh Amy tadi. Tuan-tuan, ganjarannya seolah-olah kita 1000 bulan, tuan-tuan, 1000 bulan bayang. Nombor 3, sembahyang malam macam sembahyang tarawih misalnya, diampunkan dosa yang telah lalu. Dosa-dosa diampunkan setelah lalu. Ada ulasan daripada ulama, dosa-dosa serangat bujih sebanyak buih di lautan pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedekah seperti angin. Seperti sedekah dalam bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, lajunya. Begitulah kedermawanan yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu memberi makan pahala, orang yang memberi makan, orang yang berpuasa, pahalanya tidak sedikit pun mengurangi daripada orang yang berpuasa tersebut. Apalagi disebut puasa dengan penuh keimanan dan akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Kemudian tu masuk syurga melalui satu pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu khas, masuk saja kunci, orang lain tak boleh masuk dah. Eksklusif diberikan kepada mereka yang berpuasa melalui pintu untuk masuk syurga, namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian berpuasa dan berjuang di jalan Allah. Berpuasa dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan neraka sejauh 70 kali musim daun luruh. 70 kali musim daun luruh, tuan-tuan bayangkan. Kemudian
Disebutkan ganda pahala satu kebaikan diganda 10 sebagaimana Datuk Seri menyebutkan sehingga 700 kali ganda. Doa ketika berbuka puasa tidak akan ditolak oleh Allah dan bulan dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah tuan-tuan, bayang tuan-tuan. Ini baru yang saya kutip. Dan saya yakin Datuk Seri dalam pengajiannya berpuluh-puluh tahun begitu tuan-tuan, mungkin banyak lagi permata-permata Al-Quran, permata-permata hadis yang kalau dapat disusun, menggambarkan, kalau kita tinggalkan, kalau kita remehkan, kalau kita kesampingkan, ya Allah, saya tak tahulah ruginya Mi, saya tak tahulah ruginya. Can that be the losses be converted into dollar and cent? Tak boleh. Gunung macam mana pun letakkan duit, tak boleh bayar dengan berlalunya Ramadan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah dan sahabat-sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalaulah diberi pilihan 11 bulan yang lain selepas bulan Ramadan ini seluruhnya diminta kepada Allah dijadikan bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkan macam mana mereka menanggapi Ramadan, macam mana dalam kepala mereka menanggapi Ramadan, macam mana kesediaan mereka menanggapi Ramadan. Inilah hebatnya tuan-tuan. Okey, isunya ialah, tuan-tuan, isunya macam mana tuan-tuan? Kita macam Datuk Seri menyebut tadi dalam COVID-19 PKP. PKP sekarang ni tuan-tuan. Tak keluar rumah. Saya tak keluar rumah tuan-tuan. Anak-anak tak keluar rumah. Esok mulai dari ini boleh keluar 2 orang saja. 2 orang. Itu pun atas beberapa sebab yang mesti sebabnya tuan-tuan yang spesifik untuk membolehkan mereka keluar 2 orang. Tapi saya nak sebutnya, dalam kita duduk di rumah, katakanlah bangun pukul 5, kita bersahur pukul 4.30, pukul 5 bangun. Sampai tidur semula malam, katakanlah pukul 9 malam. Apa kita buat tuan-tuan? Ada isteri-isteri, bila kita dah buat ni, anak-anak dan wanita terutamanya melaporkan kepada saya, Amy, kita dah bersiaran ni daripada 18 Mac. Datuk Seri, kita bersiaran ini satu hari, 5 kali kita bersiaran Datuk Seri. Daripada 18 Mac, sekarang ni sudah 29 hari bulan April. Sudah lama kita bersiaran ni. Tapi daripada isteri yang tulis kepada saya, isteri yang telefon saya mengatakan, ramai di antara suami. Belum ada lagi, dah masuk Ramadan yang ke-7 malam ni. Tak ada lagi suami berdiri di hadapan mengimamkan salat. Ada setengahnya tuan-tuan dalam Ramadan ini, kok salat tarawih lah. Seorang bilik A, seorang bilik B, seorang bilik C. Tadarus tak nampak di rumah itu. Al-Quran tidak dibacakan. Tuan-tuan yang saya minta maaf. Saya hanya ada teman-teman daripada wanita terutamanya, isteri-isteri memberitahu saya, tolong doktor sebut, tolong sebut. Dalam program doktor, tolong sebut. Jangan sebut nama, jangan sebut apa. In general menyebutkan. Ada yang setengahnya tuan-tuan status quo. Status quo maksudnya tak bergerak ke depan, tidak belakang. Tapi Amy kata tadi dah overdrive. Gear 6 tuan-tuan, gear 6. Tapi ada setengahnya tak masuk gear lagi, Datuk Seri. Tak start enjin pun. Masya Allah. Kunci pun tak jumpa. Macam mana nak masuk gear? Itu teruk lah, itu teruk. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak sebut tuan-tuan dan puan, insya-Allah lah, inilah dia. Ramadan bukan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan bukan syahrul rahmah, bulan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sambut tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan, seluruhnya tak cukup 5 jari ni tuan, tambah lagi minta pada Allah, ya Allah, aku nak pandang bola, aku nak dunia, aku nak gelanggang tuan-tuan. Aku nak melakukan kebaikan, kau berilah kepalanya wahai Allah. Untuk aku agihkan pahala ni kepada isteri aku, kepada anak aku, kepada jiran tetangga aku, kepada keluarga aku dan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumbangan atas nama syukur kita kepada Allah yang mendatangkan Ramadan kepada kita. Amin. Sekian, terima kasih dulu. Sebenarnya Datuk dan juga Datuk Seri, sebenarnya inilah yang kita nak. Sebenarnya kita ni kita cuba untuk mengajak daripada pelbagai medium. Kita nak, bukan kita je yang rasa teruja, bukan kita je yang excited, bukan kita je yang nak masuk gear. Kita nak semua orang merasai, mengetahui betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dalamnya pengampunan, dalamnya rahmat, dan juga bulan ini yang mana barangkali semua amalan kita akan digandakan. Inilah yang sebenarnya. Kita bukan kita saja yang kita nak, tapi kita nak ajak orang lain. Kalau kita nak ajak orang lain, apatah lagi kita, ahli keluarga kita, apatah lagi orang di sebelah kita. Mana mungkin kita nak syurga, tapi kita tidak membawa orang-orang yang tersayang kita bersama-sama dengan kita. Mana mungkin untuk kita bina syurga di rumah kita dan bina rumah di syurga, tapi tak ada orang-orang yang kita sayang. So ini sebenarnya tujuan kita pada hari ini, Datuk Seri dan Datuk. Sebenarnya kita ni bukan setakat nak sembang-sembang sebenarnya, tapi sebenarnya kita nak memberikan kepada orang apakah sebenarnya yang kita katakan untuk kita merebut. Macam orang pelik,
mereka ni syok apa bulan Ramadan. Jadi kita nak bagi tahu kepada semua orang betapa bulan ini adalah bulan yang dinanti. Sebagaimana kalau orang perempuan ni, Datuk Sri, kalau sale kalau daripada awal tahun dia dah tahu dah, beratok dalam diary dia bila nak sale apa brand apa. Jadi bagaimana kita menunggu sesuatu yang seumpama ada hadiah kepada kita. Jadi inilah dia bulan yang mana Allah janjikan khairun min alfi syahr, insyaAllah. Okey. Jadi kalau kita tengok kan, dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana untuk kita mencapai takwa yang Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, berproses seperti orang sebelum ini. Jadi silakan Datuk Sri Jamil, bagaimana untuk kita dah puasa tapi puasa kita macam biasalah. Mangkit sok, faham ke kan? Bangun sahur, buka puasa, tapi tak rasa apa, tak ada apa. Puasa itu seolah-olah hanya menahan lapar dan dahaga. Silakan Datuk Sri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Amy, Datuk Dr. Hassan, saya nak mengucapkan terima kasih banyak. Dalam pertemuan pada malam ini, kita bukan hanya sekadar bersiaran untuk mengingati teman-teman kita dan juga rakan-rakan penonton yang berada di luar. Bahkan mengingat diri juga diri kita, memberikan motivasi, semangat, kekuatan untuk kita meneruskan melalui Ramadan yang sedang kita berada di hari yang ke-7 ini. Amy, ya, saya tadi tertarik amat yang Datuk Dr. Hassan sebutkan tu, begitu cantik dan begitu indah. Membariskan panjang senarai-senarai kelebihan, kemuliaan dan juga ganjaran-ganjaran yang bakal kita dapat. Saya nak sebutkan satu ni. Satu ni iaitulah yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW disebutkan. Mereka itu bila datang Ramadan, mereka itu bergembira datangnya Ramadan dan menangis bila perginya Ramadan. Ini kita kena cek diri kita pula. Mai kita sama-sama, kita semak balik, kita cek balik diri kita. Apa keadaan kita? Bahkan dulu ni sebenarnya kita merasa bila datang Ramadan ni kita sedih, kita susah hati. Yang bapak sedih, kenapa ni pakcik ni pasal apa? Dia kata tu ni pasal Ramadan ni dah dekat dah. Yalah apa kenapa yang susah hatinya? Susah hati ni besok belanja dapurnya, makan, minum. Itu satu hal. Golongan yang tadi Amy sebutkan juga bahawa golongan yang menanti sale pada bulan Ramadan. Apatah lagi ujung tahunnya. Ada apa kita panggil Boxing Day. Kita ada macam-macam ya, panggilan-panggilan hari yang diingati untuk merebut peluang-peluang hari-hari yang istimewa tersebut. Tetapi para sahabat Nabi mereka itu bergembira. So dalam konteks ini mungkin barangkali kita sedikit terbalik ataupun kita berbeza dengan sikap yang diambil oleh para sahabat, dan mereka menangis bila perginya Ramadan. Ini yang pokok saya nak tekankan juga ialah kenapa mereka menangis bila perginya Ramadan. Mereka menangis kerana hari-hari yang membawa ganjaran yang terlalu besar. Hari yang Nabi katakan, la khalufa min sa'im atyabu indallah min rihil mis. Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Walaupun kita faham bila tak makan satu hari, dia ada bakteria-bakteria yang terlahir daripada mulut yang kekeringan tanpa melalui makanan dan air dan sebagainya. Mungkin barangkali ada bau yang tidak kurang baik dan kurang menyenangkan, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melihat hal ini adalah merupakan suatu perkara yang amat besar dan lebih harum dibandingkan kalau disebut keharuman. Tetapi bukan persoalan itu sahaja semata-mata, tetapi kita nak sebutkan bandingan kemuliaan, kelebihan, ganjaran orang yang berpuasa. Sebab itu juga Amy, ya, kalau disebutkan tadi bulan Ramadan ini, kalau dalam persoalan yang dipersoalkan kepada saya ialah dalam bulan Ramadan ini kita melihat bahawa bagaimana kita kebetulan nak menyusun ibadat ini supaya ianya seiring selaras dengan ganjaran yang bakal kita dapat dan ianya memenuhi impian Ramadan yang disebutkan kamin sa'im ma laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash tadi, yang disebutkan ramai puasa tapi tak dapat apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi tentulah bila dah tak makan tak minum, itulah yang bakal kita dapat. Tetapi kita tak nak berhenti di situ. Kita nak supaya lapar, ya betul, kita akui. Dahaga, ya betul, kita akui dahaga. Mana mungkin. Sebab kalau ada orang yang mungkin dia tak lapar tak dahaga, itu agak pelik lah. Cuma mungkin dia puasa, lepas sahur, tidur,
bangun-bangun waktu nak buka. Itu mungkinlah tak sempat lapar, tak sempat dahaga, tetapi sempat tidur lama. Kerana tidurnya panjang. Tapi Mi, saya nak sebutkan bahawa kebetulan Allah takdirkan pula Ramadan pada kali ini, dan dalam sejarah hidup saya tak tahu Dr. Hassan ada kesempatan yang lain, tetapi pertama kali dalam sejarah hidup saya datang dalam suasana COVID-19, dalam pandemik yang disebutkan bahawa WHO mengumumkan ianya adalah merupakan di tahap yang dia serangan virus ini menggejalakan peringkat dunia, dan bahkan negara sehingga sampai menutup. Pelajar tak pergi ke sekolah, orang tua tak boleh nak keluar bekerja, kaki tangan kerajaan tak dapat ke pejabat, aktiviti perekonomian terpaksa dihentikan, banyak aktiviti yang lain terpaksa ditahan dalam bulan ini. Tetapi yang seronoknya, kebetulan bila datang bulan ini, semua kita stay at home, kita stay safe dan sebagainya. Tak keluar, Datuk Dr. Hassan pun tak keluar, saya pun tak keluar juga sebab tak nak nanti kalau kita menjadi punca, kluster punca pula kita ni, ataupun ada kluster yang disebabkan oleh kita. Jadi maka sebab itu kita masing-masing menjaga diri masing-masing. Ikut basuh tangan, basuh dengan semua menjaga kebersihan. Tetapi peluang inilah, ini kebetulan Allah bawa datang yang tadi kita sebut di rumah. Inilah peluang yang tak payah diiktiraf, tak payah diberikan tauliah. Hari ini yang duduk di rumah yang bernama lelaki, lebih-lebih lagi lelaki bergelar suami, menjadi imam. Jadi tak payah Majlis Agama Islam bagi tauliah dah. Terus dia mengangkat tauliah sendiri kerana diberi melalui COVID ni. Jadi biasanya Mi, biasanya kalau kita tengok masjid penuh pada bulan-bulan yang lain hari Jumaat. Tetapi masjid penuh dan tetap asal ditambah kemah di luar bila datang bulan Ramadan. Jadi orang datang ramai sebab bukan hanya lelaki, termasuk isteri dan juga anak-anak. Sebab itu ada kena tambah kemah dipasang di belakang. Jadi inilah peluang, gunakanlah untuk yang pertama sekali. Saya secara sepintas lalu kita katakan kalau kita dah boleh bertarawih jadi imam, tak kira lah 8 ke 20 ke, dan tarawih ni dah bukanlah menjadi satu tekanan. Saya faham. Jangan stres sangat nak kena jadi imam tarawih tu dia. Lena lepas maghrib tu. Isteri pun kena ni juga, kena tolerance juga. Isteri kena bagi motivasi. Bang, tak apa bang. Abang bacalah daripada rakaat yang pertama, rakaat kedua sampai rakaat ke-20, qul huwallah semua sekali. Itu saja yang dihafalnya. Apapun tak apa, jangan marah pada dia. Apatah lagi kalau daripada alhaqumut takasur wal asri wailun turun sampai ke bawah mengikut susunan, itu cantik. Tapi kalau ada suami yang mungkin barangkali tidak menghafal daripada awal, tapi bulan Ramadan ni dia cuba untuk jadi imam, motivasikan dia. Dan kemudian Datuk Dr. Hassan dah sebut tadi, cantik kalau dalam rumah kita cuba biasakan. Lepas tarawih tu kita baca Quran, bertadarus bersama dengan keluarga. Dia mungkin sama ada boleh baca seorang-seorang, ataupun kalau kita masih lagi awal, baru kita baca yang pandai lancar, dia mengapalai, yang lain ikut. Itu pun okey. Tak menjadi masalah. Dan kemudian saya nampak lebih cantik lagi kalau sekiranya lepas daripada itu kita boleh bertadarus bersendirian, seorang-seorang. Sebab saya melihat peluang waktu siang kita tak boleh nak pergi kerja. Peluang waktu siang tak boleh nak pergi berniaga. Peluang waktu siang tak boleh pergi ke tempat lain. Gunakanlah COVID ini untuk kita bertadarus Al-Quran. Azamkan, paling tidak Ramadan ni aku nak khatam satu Al-Quran. 30 juzuk. Ini dapat cantik. Apatah lagi kalau kita dapat lebih daripada itu, kalau kita dapat lebih daripada 1 juzuk. Dan kemudian selain daripada itu juga, oleh kerana COVID ni kita tak keluar ke mana, kita boleh tidur siang. Berapa banyak yang kita tak nak tidur, hidupkan malam-malam harinya. Selepas tarawihnya, kita kalau nak tidur sekejap pun bangun balik untuk bertahajud. Kalau tadi Dr. Hassan kata kita bangun 4:30, sekarang kita bangun awal sikit pun tak jadi masalah. Sebab lepas tu kita boleh tidur siang nanti. Kecuali macam Amy lain lah, pasal Amy bertugas bersiaran di televisyen dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi bagi kebanyakan orang, inilah peluang yang mungkin barangkali Allah bagi masa yang sebaik mungkin. Tak payah pagi besok nak fikir nak hantar anak ke sekolah. Tak payah nak fikir nak pergi kerja. Nak pergi kerja. So maknanya malam tu hidupkan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail boleh dengan sembahyang sunat. Kita buat malam, kita buat
lepas daripada kita tidur, bangun kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat tasbih, sambung sunat taubat, sambung pula dengan witir dan lain-lain sunat yang kita ada nak buat, hajat dan sebagainya. Jadi terpulang. Jadi selepas daripada itu ini, kita lepas sembahyang subuh, kita bolehlah kalau nak tidur balik lepas sahur subuh dan nak tidur balik. Ini saya melihat bahawa gunakanlah peluang yang sebenarnya saya tak pernah lalui zaman COVID dan juga ataupun musim dan suasana yang seperti ini. Walaupun kita semacam terpaksa berada di rumah, ataupun kita hari ini bukan terpaksa duduk di rumah. Membeli barang pun Amy ya. Membeli barang pun dah pakai online dah. Dah tak beli. Jangan kata beli barang, beli apa balik pun online. Online. Jadi maknanya gunakan kesempatan ibadat ini dalam ruang waktu yang Allah izinkan kepada kita walaupun di musim COVID. Kita convertkan COVID kepada ibadah. Allah, cantik. Dan kalau kita tengok sebenarnya kan, inilah yang katakan kita melihat sesuatu itu dengan hikmah. Kadang-kadang kita dah fikir musim PKP ni Allah tak boleh pergi masjid lah, tak boleh pergi surau, tak boleh tadarus. Sedangkan inilah waktunya untuk kita maksimumkan penggunaan imam yang ada di sebelah rumah, di sebelah kita ni, yang kita kata imam hidupku ni kan. Inilah dia masanya untuk dia membuktikan keimaman dia tu kan. Jadi itu satu. Kan, satu lagi ialah tadarus. Sangat setuju. Sebenarnya inilah masanya. Kalau kita kan duduk sibuk, alamak grup tadarus masjid kita, inilah masanya untuk kita tadarus bersama ahli keluarga, bersama dengan suami dan isteri tercinta, dengan anak-anak. Inilah masanya. Anak-anak pun tak kalut nak pergi sekolah, kita pun tak kalut nak pergi kerja. Sebenarnya inilah yang kita katakan peluang Allah bagi untuk kita maksimumkan bulan Ramadan ni, insya-Allah. Okey, jadi Datuk, bila kita cerita pasal maksimum, tadi tu kan dengar ceritakan imam saja yang boleh maksimum. Yang makmum ni, isteri ni Tok Bilal lah kot kan, Tok Siak lah kan, dia tukang kat sejadah semua kan. Dia tengok, ya Allah, lah suami dia ni lepas-lepas dengar kata Datuk Seri dengan Datuk Hassan suruh maksimum kerja baca Quran je. Dia ni kerja duduk dapur basuh pinggan, masak tu, masak ni. Jadi bagaimana untuk seorang isteri tu, untuk dia juga senangnya mendapat ganjaran ketika di bulan Ramadan. Sedangkan sepatutnya dia kena tahu, walaupun dia berkhidmat untuk orang berpuasa tu sebenarnya pun ada ganjaran tu. Tapi sebab dia duk tengok, dia baguslah senangnya kan, dia jealous. Tapi bagaimana untuk seorang isteri ataupun orang perempuan lah kan, untuk dia juga mendapat ganjaran yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Silakan. Amy, dalam Al-Quran disebutkan tentang ada orang-orang wanita sebelum betul dia punya asbabun nuzul dia lebih kurang komplain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam Islam ni banyak cerita laki-laki yang pergi jihad, laki-laki yang mengetuakan laki-laki, akhirnya laki-laki banyak dapat pahala, perempuan tak dapat pahala. Maka turunlah ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan ada was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan, isteri yang berkhidmat, anak-anak perempuan yang berkhidmat. Tuan-tuan bayangkan, khidmat yang biasa pun bukan ambil tangan mak mai rumah, ambil tangan dia naik tangga itu pun satu khidmat yang sangat besar di sisi Allah. In the eyes of God, nothing is too small. Nothing is too minute. Besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ambil tangan Tok Wan, Tok Nek nak mai masuk rumah, persilakan masuk bilik, itu pun dah satu ibadah yang besar. Layan dia, pandang dia, cerita dengan dia, dengar cerita dia. Itu pun satu ibadat yang besar. Apalagi dalam bulan Ramadan. Itu bulan biasa ni. Ini dalam bulan Ramadan. Menyediakan hal-hal tentang berbuka puasa dan sahur mereka yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Suami aku. The king of the king of this house. Suami aku yang berpuasa itu. Siapa yang berpuasa? The princess and the prince and the princess yang akan berpuasa. Masya Allah tuan-tuan. Tadi saya sebutkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada yang berpuasa tidak sikit pun mengurangkan pahalanya daripada mereka yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan, para isteri yang saya muliakan sekalian, inilah masanya, isteri pula inilah masanya.
Jangan mengomel-nyomel, jangan merungut-rungut. Inilah masanya. Tak kisahlah apa dia kata. Melambat pinggan mangkuk misalnya. Tapi anak kita kena be fair. Anak perempuan, anak laki-laki kena be fair. Saya, anak perempuan, anak laki-laki, basuh, ambil. Pinggan mak, ambil. Pinggan ayah, ambil. Dalam singki, basuh dalam singki. Kita ada orang gaji. Tapi orang gaji, kita kena bantu orang gaji. Dia pun manusia, dia pun puasa, dia pun nak pahala, dia pun nak rehat, dia pun nak baca Quran. Kita kena raih sama orang gaji kita. Tapi apa yang saya nak sebut, Amy, saya ada satu benda yang saya nak cerita sikit lah ni. Ni fenomenon ataupun isu yang mengatakan kita ni. Ada orang yang menganggap Ramadan ni berlalu dah masuk malam yang ketujuh, business as usual. Maknanya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bahasa apa? Tak ada bahasa apa. Satu lagi ada bahasa sikit. Itu namanya the minimal Muslim. Sikit je, minimum. Orang puasa dia puasa, orang buka dia buka, orang sembahyang dia tak apa nak sembahyang, orang tarawih dia apa nak tarawih. Tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, ini dengan nama the maximum Muslim. Ini yang kita nak. Tapi tuan-tuan, kita target kita macam Datuk Seri sebut tadi, macam Amy terangkan banyak kali. Amy menerangkan tadi. Apa dia? Maksimum. Tapi bukan maksimum, tuan-tuan. Optimum, tuan-tuan. The theory of optimality. Optimum. Yang terbaik kita nak bagi. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya nak sambut sikit yang Datuk Seri sebut tadi. Saya rasa 100 tahun yang lepas kita tak jumpa lagu ni. Ni, COVID-19, PKP ni kita tak jumpa dah. 100 tahun akan datang pun kita tak jumpa. Tadi saya baca satu artikel Datuk Seri, dia kata, dia punya kesan ini, pesan dia tidak akan berakhir 2 tahun setengah daripada sekarang. Kesan dia. Sebab ada yang asymptomatic. Asymptomatic maknanya yang tidak bergejala. Orang tu pusing, dia tak tahu dia ada virus dalam badan, dia pusing. Itulah nanti yang akan multiply hingga 2 tahun setengah. Akan menjadikan dunia ni, tuan-tuan cuba bayang dunia ni. Takkanlah ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada company besar, tuan-tuan, airline besar hanya mampu, tuan-tuan, potong gaji 15% ke 75%. Potong. Ada kapal terbang yang dah di-order, tuan-tuan, reassign order yang dibuat itu. Orang yang nak buat kapal terbang tu, tuan-tuan, tak nak bagi lagi dah. Tak ikut perjanjian asetnya. Pasal mereka pun tak sanggup mengalami kerugian. Bayangkan hotel kosong, tuan-tuan, hotel kosong, resort kosong, tuan-tuan. Cuba bayangkan. Hutang yang nak dibayar dan sebagainya. Tadi petang Datuk Seri, saya cerita tentang air mata peniaga kecil. Ada 3 orang tadi kita cerita tentang air mata peniaga kecil. Masya Allah, tuan-tuan, macam mana nak makan. Dulu dapat RM60, sekarang dapat kosong, tuan-tuan. Dulu dapat RM50, sekarang dapat RM10. Inilah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Tapi apa pun, tuan-tuan, Amy menyebut tadi, kita kena tengok dari segi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rahmat di sebalik, ada hikmah di sebalik itu. Kita tengok cabaran ini sebagai Muslim. Jangan tengok cabaran ini sebagai peniaga. Kalau tengok peniaga saja, rugi. Tapi kita tengok sebagai Muslim. Di sebalik apa yang Allah berikan kepada kita ni, insya-Allah ada jogan katanya, untung. Dunia kita suffer, kita untung. Akhirat menunggu kita untuk kita menerima ganjarannya. Tuan-tuan dan puan, ya, memang senang. Nanti tuan-tuan kata Hasan Ali cakap je, mudahlah. Dia duduk di Taman Tun Dr. Ismail. Aku ni anak dia 8 orang anak ni. 4 orang di bawah umur 12 tahun. Macam mana ni Hasan Ali? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Ialah semua orang cuba nak menyelesaikan masalah. Government nak menyelesaikan masalah. Organisasi nak menyelesaikan masalah. Pertubuhan nak menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, benda ni it takes time, tuan-tuan. Tak boleh sebab datang dengan tiba-tiba, tuan-tuan. Datang dengan tiba-tiba. Tak pernah dirancang, tuan-tuan. Datang dengan tiba-tiba. PKP datang dengan tiba-tiba. COVID datang dengan tiba-tiba. Dan satu dunia, tuan-tuan, satu dunia being corrupt dengan keadaan yang tiba-tiba. Bahkan di Amerika Syarikat, negara pertama dalam dunia, negara yang paling ulung dalam dunia. Ulung dalam teknologi, ulung dalam perubatan. Tuan-tuan, doktor-doktor pakar, tuan-tuan sebut pakar apa yang tak ada pada mereka. Sekarang, tuan-tuan, nombor 1 dalam dunia. Death, kematian nombor 1 dalam dunia. Insiden, tuan-tuan, 2 million sekarang dekat Amerika Syarikat saja, tuan-tuan dan puan. Inilah yang sedang berlaku dan seluruh dunia sekarang ni sudah mencetah 3 million being infected by COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak sebut? Balik kepada Malaysia, balik kepada rumah kita, balik kepada isteri kita, yang Amy sebut tadi, balik kepada anak-anak perempuan kita, balik kepada isteri kita.
Tuan-tuan, kita kena tengok, Masya Allah, Malaysia ni tuan-tuan, saya nak katalah, dengan khidmat yang diberikan Datuk Seri Dr. Noor Hisham, tuan-tuan Abdullah, Masya Allah tuan-tuan, kita sedang tersenarai dalam 10 negara yang terbaik dalam dunia tuan-tuan. Recovery yang terbaik dalam dunia, incidents yang terbaik dalam dunia, progression yang terbaik dalam dunia. Masya Allah tuan-tuan, kita doa kepada Allah SWT. Ini saya nampak Allah sayang kita, Allah sayang Malaysia. Sebab kita sayang Allah. Dalam bulan Ramadan ini berganda-ganda lagi. Termasuk isteri yang di dapur-dapur tu, kita pun tuan-tuan berganda-ganda sayangnya kepada Allah dan Allah sayang kepada mereka. Okey Ami, terima kasih. Masya Allah, sebenarnya jawapan ni sebenarnya apa orang kata sedikit sebanyak memberi penyejuk lah kepada terutamanya follower-follower perempuan kan yang duk tengok ni kan, rasa sejuk hati, tak apalah, dapur pun dapur lah. Sedangkan sebenarnya banyak juga ganjaran untuk memberi orang berbuka puasa dan kita pun berpuasa, untuk kita memberi kesenangan untuk beribadah dan sebagainya. InsyaAllah jadi kepada semua, saya mewakili wanita-wanita di luar sana, tak apa, insyaAllah kita pasti ada bahagian kita, insyaAllah. Okey, jadi Datuk Seri, bila kita kata berkenaan dengan bulan Ramadan, bagaimana untuk kita bukan setakat nak maksimum, tapi kita nak optimum. Jadi kita dah tahu Al-Quran adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi nak katanya tak reti nak baca Quran ni. Jadi bagaimana untuk kita nak juga meraihkan Al-Quran tu? Hanya reti baca Fatihah saja. Masa dulu khatam juga, lepas khatam tu tak pernah mengaji. Jadi bagaimana yang dikatakan untuk kita bukan takat optimum ni, takat baru nak ambil kunci, nak start ni, untuk menjadikan membudayakan Al-Quran terutamanya di bulan Ramadan. Silakan. Amy, ya, terima kasih sekali lagi. Kembali kita dalam bersiaran dalam Husnul Khotimah ini. Saya rasa macam amat gembira kita dapat share bersama pandangan dan juga idea dalam bulan Ramadan ni. Lebih-lebih lagi dalam bagaimana kita nak share ibadah ini dapat kita panjangkan bersama dengan rakan-rakan. Terima kasih tadi Dr. Hasan Ali dah urai dengan begitu cantik soal isteri yang memasak di rumah. Sebab ini biasa budaya kita di Malaysia, kita buka puasa sejak daripada dulu, apatah lagi di musim Covid. Dulu ada juga keluarga yang buka puasa di hotel, ada juga kuasa yang buka puasa dekat dengan restoran-restoran yang di masjid yang menawarkan berpelbagai peluang. Sebab macam contoh buka puasa di hotel mungkin kena keluar belanja. Buka puasa di masjid tak kena keluar belanja, tetapi sekaligus kemudahan untuk beribadah solat maghrib berjamaah, tarawih berjamaah, isya berjamaah dan tarawih sambung, lepas tu balik ke rumah. Ada keluarga yang bulan-bulan Ramadan ni tutup langsung dapur mereka, memilih tempat-tempat untuk berbuka puasa. Macam saya kata tadilah, sama ada di restoran, sama ada di hotel, sama ada di masjid, ada pilihan untuk rakyat Malaysia. Tapi pada kali ini bila Covid datang, tidak ada pilihan. Kita terpaksa berbuka di rumah bersama-sama dengan keluarga. So ini ya, yang Datuk Hasan dah sebut tadi, saya nak sebutkan Nabi SAW sebutkan kepada wanita, tak kiralah wanita mana, sama ada bergelar isteri, biasanya isteri yang mengetuai di dapur. Kalau kita kata chef yang terbaik sekarang ni, chef yang di dapur kita lah. Dan mungkin barangkali oleh kerana Covid ni datang lebih awal lagi, isteri kita dah mula melatih memasak di rumah sejak daripada sebelum masuk bulan Ramadan lagi, hampir sebulan dah latih memasak sendiri. So sekarang ni saya ingat peringkat kemahiran dah mahir dah boleh angkat taraf. Saya ingat kalau dalam lepas Covid ni mungkin barangkali kalau nak minta chef boleh buka kedai dah. Amy boleh buka kedai gerai dah, boleh buka restoran dah pun. So sekarang ni isteri kata Nabi, mereka itu apabila memberikan makan kepada anak, suami, kepada siapalah pun, maka ianya akan memberikan pahala sama banyak dengan orang yang makan makanan tersebut, dengan tidak sedikit pun mengurangkan pahala kepada orang yang makan tersebut. Maknanya, contoh, isteri saya masak ni ya, saya makan masakan isteri. Tetapi isteri saya akan dapat sama banyak pahala yang saya dapat bulan puasa itu kepada beliau, kerana beliau yang memasak dan memberikan makan. Dan dalam masa yang sama tidak mengurangkan pahala saya. Sebab ada juga nanti suami akan jealous.
Kalau kurang pahala aku tak nak makan, baik aku masak sendiri. Ini pun hagu juga. Biarlah masak Maggi sekalipun, sebab apa? Tak mau mengurangkan pahala. Tapi Nabi peringatkan daripada awal lagi. Sedikit pun tidak mengurangkan pahala pihak suami yang memakan, anak-anak yang memakan. Maknanya, Masya Allah, kalau dalam rumah dia tu ada 10 orang dalam keluarga tersebut. Saya tak tahu, Amy berapa ya? Ada berapa orang? Anak? Buka puasa. Buka puasa semua 5 lah. Yang puasa betul 3 lah. 5 lah, kira 5. 5. Datuk Hasan berapa Datuk Hasan? 8 orang, 9 orang. 9 orang tu. Bayangkan isteri mendapat pahala masakan kerana menjamu kita yang berbuka puasa, pahala 9 orang dimiliki juga oleh isteri. Masya Allah. Subhanallah. Ini ganjaran yang Nabi ajarkan. Sebab itu saya yakin insya-Allah kalau isteri memahami yang ini, dia akan bangun pagi esok, awal pagi pun dia dah memikirkan menu-menu masakan untuk dia masak makan untuk berbuka puasa. Bahkan hari ini lagi mudah Amy ya. You tekan dalam YouTube, tekan Google saja, carilah nak makan apa. Pulut udang, cucuk udang. Apa yang bernama udang lah. Cucuk badak yang bernama badak, semuanya sekali. Nak masak, masakan. Nasi biryani, nasi belauk, nasi uduk, nasi putih, nasi semua saja dah ada di dalam kita punya WhatsApp dalam ni. Dan saya yakin insya-Allah kalau untuk 30 hari ni kita takkan hilang dia punya modal untuk nak masak. Sebab apa? Semuanya ada disiapkan di dalam kita punya online ataupun kita punya handphone dan sebagainya. Sebab itu saya yakin kalau dalam keadaan yang seperti ini, kalau isteri dapat memahami sebagaimana yang Nabi pesankan dengan tidak mengurangkan pahala. Dan saya merasakan mungkin barangkali faktor ini jugalah kenapa amalan mak-mak kita dulu, datuk-datuk kita dulu, nenek-nenek kita dahulu, selepas dia masak, dia akan bahagikan juga kepada jiran-jiran. Bulan lain tak sangat. Bulan lain mungkin barangkali kalau ada sesuatu yang special lah, ataupun sesuatu yang istimewa, jarang dimasak, akan hantar ke rumah jiran. Tetapi bulan Ramadan, boleh dikatakan saban hari Ramadan, tok kita dulu, mak kita dahulu, nenek-nenek kita dulu, yang dulu terutamanya duduk di kampung, akan hantar ke rumah jiran sebelah, rumah kanan, rumah kiri, rumah depan, rumah belakang. Kerana mereka faham hadis Nabi SAW memberikan ganjaran yang besar kepada mereka di atas kerana memberikan makan orang yang berbuka puasa. Sebab itulah juga kita melihat keindahan para sahabat dipertontonkan bahawa di rumah tak ada buah kurma, ada sebiji kurma tetapi dibelah dua untuk tetamu yang datang, dimakannya sebelah, dan pelbagai lagi keindahan lain yang sehingga sampai Al-Quran merakamkan yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka itu mengutamakan orang yang lain walaupun mereka sendiri dalam keadaan memerlukan kepada makanan tersebut. Maka sebab itu kalau kita tengok keindahan ini dapat kita terapkan di dalam masyarakat kita, dapat memahami, maka kita bukan hanya sekadar ringan perut dan tangan untuk berpuasa, ringan tangan pula untuk kita sampaikan juadah-juadah makanan-makanan untuk berbuka kepada masyarakat kita setempat. Dan balik kepada persoalan tadi, macam mana lagi kita nak optimumkan ibadat ataupun Datuk Hasan sebutkan tadi. Kalau awal tadi Amy sebutkan bahawa memaksimumkan, tetapi Datuk Hasan tambahkan lagi bahawa bukan takat untuk maksimum tetapi mengoptimumkan. Tapi tak reti nak baca Quran, tak reti menjadi macam mana nak buat ni. Okey, dia macam ni. Ini satu motivasi lagi Amy ya. Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa orang yang baca Quran dalam keadaan susah dan payah itu dia dapat 2 pahala. Satu kerana pahala membaca, satu lagi kerana pahala dia bersusah payah membaca Quran. Tapi adalah ni gurau-gurau sikit Amy ya. Bulan Ramadan ni ada seorang anak murid tu dia baca, dia kata, "Ustaz, saya ni teruklah baca Quran dalam keadaan mangkak-angkak aja. Saya nak buat macam mana Ustaz? Tolong bagi kepada saya semangat sikit untuk saya baca teruk sangat ni, mangkak-angkak ya." Dia kata, "Okeylah," dia kata. Lain kali dia kata balik duduk di rumah jangan mangkak dah. Sila dia. Tapi ini dalam bersila elok-elok dia untuk baca Quran. Tapi tak, saya balik pada tadi. Ini Nabi sebutkan bahawa orang yang baca Quran dalam keadaan yang bersusah payah kerana merangkak-angkak tadi ataupun tak reti nak baca Al-Quran, maka dia
cuba untuk membaca dan sebagainya, cuba mempelajarinya, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala kerana dia membaca Quran, 1 lagi pahala kerana bersusah payah untuk nak baca Quran. Dan Nabi SAW sebutkan, dia kata, tidak kami sebutkan bahawa alif lam mim pada awal surah Baqarah itu, alif lam mim. Bukan alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maknanya 3 huruf mendapat 1 huruf 10 pahala dan 3 huruf sudah menjangkau kepada 30 pahala. Ini besarnya ganjaran. Cuma ni kalau balik tadi yang tak boleh baca. Saya ingat sampai masa untuk kita nak buka ruang daripada rasa malu, rasa segan, rasa tak sebab hari ni kan tak perlu dah. Kalau kita tengok, bukalah dalam online kita. Banyak media-media yang membekalkan dalam untuk bagaimana nak baca Quran. Dan boleh buka, kita pilih kalau kita nak, kalau suara Imam Sudais, kalau kita nak imam mana-mana lah daripada Mekah, saya nak Imam Madinah, bukalah. Semua ada suara-suara bacaan yang lengkap satu Al-Quran. Kita boleh buka Al-Quran perlahan, buka kita punya handphone, kita pergi kepada webs yang suara-suara tadi ni dan kita turun membaca. Dan ada satu lagi ini, hari ini kita tengok ada orang jual Al-Quran yang dia menggunakan pen yang dalam pen tu bila kita tunjuk kepada ayat tersebut, dia akan bacakan dengan bacaan yang terbaik, dengan sebutan yang betul, makhraj yang betul, maka semuanya itu boleh kita ikut secara perlahan. Mungkin barangkali sebab dulu ni kita malu nak jumpa orang. Maklumlah umur 40, umur 30, umur 60, umur 50, 55. Nak jumpa, nak betulkan baca Al-Quran, kita rasa segan dan sebagainya. Hari ni tak payah. Quran yang ada pen tu kita beli. Ada jual dalam pasaran. Boleh order online pun sekarang ni pun. Kita minta, dia hantar mai ke rumah. Cuma agak kos sedikit. Tetapi kos untuk ganjaran sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini kita jangan kirakan sangat. Quran tadi kita tunjuk tu nak baca. Tak nak yang tu, kita buka Quran di depan kita, kita buka kita punya handphone, kita pergi kepada web ataupun kepada laman yang memaparkan bacaan-bacaan daripada pakar-pakar bacaan Al-Quran daripada pelbagai negara. Jadi saya tak nampak sangat jalan, melainkan apa yang penting ialah manjadda wajda, siapa yang sungguh insya-Allah dia dapat. Dan saya yakin Quran ini daripada kalam Allah. Dan Allah akan mudahkan insya-Allah. Ambillah, saya yakin. Kalau kita rajin bacakan, sehari kita ambil 2-3 muka ataupun 4 muka, kita baca mengikut yang kita cadangkan tadi, ikut bacaan-bacaan sahabat-sahabat tadi, ambil bacaan daripada qari-qari di peringkat dunia, imam-imam Mekah yang menjadi minat kita mendengar dan sebagainya. Kalau kita ikut dalam seminggu, insya-Allah lidah kita akan mula dia punya memahami dan fasih insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Memang saya kira satu sebenarnya banyak medium kita boleh belajar, mau dengan tak mau je. Ni lagi lah macam-macam insya-Allah. Okey. Jadi Datuk, kita masuk ke round yang terakhir insya-Allah. Jadi kalau kita tengok seperti mana yang tadi sebenarnya kita dah sebut, sebenarnya dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang cukup istimewa. Bila kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alf syahr. Jadi bagaimana persediaan? Adakah senang-senang je untuk kita mendapat yang dikatakan khairum min alf syahr tu? Apa antara persediaannya? Bagaimana sekiranya kalau kita dapat apa yang kata istimewa sangat tu? Lailatul Qadr. Ami, setakat yang saya dah sangat berumur sekarang ni ya. Belum ada lagi saya tengok orang memperincikan betul-betul dalam tulisan ke dalam amalan di masjid, di surau. Betul-betul memperincikan. Paling tidaknya 2-3 hari cerita khusus apa dia Lailatul Qadar. Cerita khusus. Tapi sambil lalu begitu saja. Bila sambil lalu ni, tuan-tuan ada benda yang designated, ada benda yang spesifik, ada benda yang mesti diterangkan. Oleh kerana benda tu begitu hebat, satu pemberian Allah Subhanahu Taala dalam bulan Ramadan ni, 1000 bulan tuan-tuan. Amalan satu malam 1000 bulan. Saya rasa kena. Berapa orang saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang? Ayah-ayah cuba jawab. Berapa orang ayah yang menerangkannya, konsepnya, ruhnya, matlamatnya, kontennya, implikasinya.
Lailatul Qadar ini kepada anak-anak kita. Berapa orang pula tuan-tuan yang panggil, kalau tak ada pun, setengahnya dalam keluarga kita ni ada yang hafaz Quran. Tapi keluarga tidak menggunakan orang yang hafaz Quran itu. Keluarga tidak mengambil orang yang hafaz Quran itu, letak tengah-tengah, pok, mak, adik-beradik dengar apa dia. Minta dia congkir, gali-gali. Apa dia? Lailatul Qadar ini. Terangkan kepada mak, terangkan kepada ayah, terangkan kepada adik, terangkan kepada kak, terangkan kepada semua sekali. Baru kita nampak. Sebab itu tuan-tuan nampak, macam-macam kita juga, macam kita dalam kehidupan biasa ni. Diterangkan, kamu mesti menjadi doktor, kamu mesti menjadi doktor, kamu macam tu. Diterangkan, apa dia doktor? Daripada kecil-kecil. Mainan-mainan, toys pun, toys yang berkaitan dengan doktor. Ada stetoskopnya dan sebagainya. Pasal kita nak letak dia punya mindset dia, world view dia, serupa dengan doktor yang kita nak itu. Jadi tuan-tuan rampan serupa juga Lailatul Qadar. Inilah kepala dia yang hebat dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, maknanya satu malam punya amalan digandakan kepada 1000 bulan, tuan-tuan. 83 tahun lebih, tuan-tuan. Masya Allah. Nah, masalahnya yang besar, isunya ialah, tuan-tuan ya, kita menyambut kedatangan Ramadan ini ada dua cara. Ada orang caranya cara adat. Cara adat tak boleh. Jangan ikut cara adat ni, ikut-ikut. Cara adat ni rutin. Cara adat ni mekanikal. Cara adat ni orang puasa, kita pun puasa. Tapi kita tak tahu. Kita tak pernah ikut betul-betul apa yang dikatakan puasa, kursus khas mengenai puasa. Berapa orang yang pernah ikut kursus khas? Kontennya, intennya, falsafahnya, konsepnya, kehebatannya, implikasinya, apa kata Quran, apa kata hadis, apa kata ulama. Siapa yang mengikuti program ini, tuan-tuan? Jadi kita melalui Ramadan tu dengan keadaan yang kosong, kepala yang kosong. Itu yang Amy kata tadi. Saya kata, tuan-tuan, Amy kata belum start kereta tak start lagi. Saya kata tadi ikut dia 6. Amy kata tak start kereta lagi, tuan-tuan. Inilah yang dikatakan amalan-amalan Ramadan yang dibuat atas dasar adat, ikut adat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Ramadan ini ibadah besar ni, ibadah besar. Ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa Allah dan mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita insya-Allah disediakan nanti tuan-tuan, memudahkan kita menghadapi maut, memudahkan kita masuk kubur, memudahkan kita hari kiamat, memudahkan kita berada di alam mahsyar, memudahkan kita berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan kita berada di atas mizan, memudahkan kita berada di titian sirat, memudahkan kita berkunjung ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah di Ramadan, tuan-tuan. Tak boleh. Dan tuan-tuan, Ramadan ni saya nak mengatakan, saya rasakan dia kena ada rejim dia sendiri. Dia kena ada protokol dia sendiri. Dia ada skema dia sendiri, tuan-tuan. Kena ada, tuan-tuan, yang modern-modern ni. Belajar tinggi-tinggi. Pergi Kingdom. Pergi Australia. Pergi England. Pergi Germany. Pergi Azhar. Pergi mana pun. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bab tentang menghayati Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, nampak sangat dah kita ketinggalan, tuan-tuan. Contoh kita ketinggalan. Tadi Datuk Seri menyebutkan, awal Ramadan, tuan-tuan, masjid mana pun kalau tak ada COVID ni, bentang, tuan-tuan, hampak tikak sampai luar. Masuk minggu kedua, tikak digulung balik, tuan-tuan. Masuk minggu ketiga, tuan-tuan, biasalah 3-2 saf. Masuk minggu keempat, tuan-tuan, itu saf yang biasa dalam sebelum Ramadan, itulah saf yang biasa, tuan-tuan dan puan. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW macam mana? Ini yang ibadah. Zaman Nabi Muhammad 10 malam yang terakhir Nabi i'tikaf, tuan-tuan. Setengah daripada sahabat ikat rambut, tuan-tuan. Ikat rambut dekat dinding. Kalau ngantuk, shoot, rambut tu tertarik begitu. Cerah mata. Saudara-saudara, mereka i'tikaf. Ada yang mengatakan Nabi i'tikaf 20 malam berturut-turut. Ada yang mengatakan Nabi i'tikaf 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Kalau Nabi ni maksum, Nabi ni tak ada dosa. Nabi ni is a person who is sinless. Tak ada dosa, tuan-tuan. Tapi Nabi mohon ampun 70 kali. Ada riwayat mengatakan 100 kali. Nabi, tuan-tuan, semayangnya dengan sujudnya berjam-jam sujud. Berjam-jam. Aisyah melaporkan sujud Nabi berjam-jam. Aku dengar dia punya yang keluar daripada dada dia, katanya. Macam kamu unggun daripada kawah yang besar. Buah ayak menggelegak kawah itu. Begitulah bunyi tangisan Nabi Muhammad SAW. Yang aku dengar disebutnya, ummati, ummati, ummati. Begitulah tangisan Nabi Muhammad SAW. Nabi, tuan-tuan, Nabi. Hasan Ali di dosa, tak tahu, bergantang-gantang, bergunung-gunung dosa.
tak mau juga tunduk, tak mau juga ambil Lailatul Qadar, tak mau juga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan, tak mau juga bertarawih, tak mau juga baca Quran, tak mau juga bertadarus, tak mau juga tuan-tuan mengingatkan isteri dan suami dan anak-anak, tak mau itu, tak mau ini. Tuan-tuan, apa Allah kata? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah, tunggu. Sehingga aku mendatangkan balasan aku kepada engkau. Engkau akan dimasukkan golongan apa, tuan-tuan? Golongan fasik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lah, mudah-mudahan saya seru pada diri saya, seru pada isteri saya, anak-anak saya, seru pada jiran tetangga dan sahabat saya. Marilah tuan-tuan, kita masih boleh bernafas, kita masih hidup. For all you know, this Ramadan will be the final Ramadan. I think saya dah rasa macam I can sense it, tuan-tuan. Maybe this is the last final Ramadan for me, tuan-tuan. And therefore, Sayyidina Ali kata, nasihat Sayyidina Ali, kalau apa juga yang kamu lakukan, namanya itu ibadah, lakukan seolah-olah itu yang terakhir kamu lakukannya. So, jadi tuan-tuan puan, insya-Allah untuk beri makna pada Lailatul Qadar, memberi makna kepada Ramadan, bagi makna kepada 30 malam, 30 hari dalam bulan Ramadan ini, mari kita jadikan dalam diri kita, inilah yang terakhir, Ramadan yang terakhir. Insya-Allah aku Ramadan yang terakhir dalam bulan yang ada COVID-19. Aku malam yang terakhir dalam suasana yang ada PKP. Aku malam yang terakhir ni, tiap-tiap malam aku berjumpa. Malam ini aku berjumpa dengan sahabat aku, namanya Datuk Seri Khair Jamil Khair, masya-Allah. Saya harap tuan-tuan, saya sebenarnya tak puas tadi pasal kita mula lewat. Saya ingat kita nak sambung lagi Amy bila-bila nanti sebelum habis. Kita ada kesempatan ni, Amy pun nak bagi Datuk Seri Jamil Khair untuk sedikit sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, yang mana semoga apa yang kita bincangkan ini khususnya manfaat kepada dan peringatan kepada diri kita dan umumnya kepada para follower yang menonton dan mendengar. Silakan Datuk Seri. Amy, Datuk Seri Hasan ya, Datuk Dr. Hasan Ali, saya ingat Datuk Dr. Hasan dah gulungkan cantik sangat bagaimana untuk kita nak menghadapi Ramadan yang sedang kita lalui. Cuma sikit yang saya nak sebutkan bahawa dalam kesempatan ini kalau kita melihat menjadi satu tabiat ataupun suasana budaya lah saya katakan semula jadi di Arab Saudi. Mereka bekerja di waktu siang, tetapi kemudian bila masuk saja Ramadan, mereka bercuti. Dan yang lagi cantik lagi, kalau kita sedari, sebenarnya Arab dia tak pernah tidur malam. Sebab itu bila sebut tidur di siang. Sebab itu dia sebut Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin itu, mereka menterjemahkan maksudnya malam Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar berlaku pada waktu malam hari. Tetapi malam hari pada mereka yang menunggu dalam suasana ibadah. Tetapi kita kalau waktu tu bukan tertidur, memang kita tidur pun. Sebab kita kan lepas buka puasa tarawih, mengantuk kita tidur. Jaga tak jaga sahur. Bahkan ada setengah orang sahur pun letak air tepi sebelah, dia tak bangun dah. Dia minum sikit, tidur sambung balik. Maka sebab itu malam ini kita cuba tukarkan balik mulai daripada sekarang ibadah, sebab kerana COVID ni tak pergi kerja, anak tak perlu hantar ke sekolah, maka kita pada waktu ini kita jagakan waktu malam hari. Dan kalau perlu tidur juga, Amy, tidur waktu saat-saat yang sampai tengah malam, bangun pada waktu tengah malam. Sebab Lailatul Qadar itu mengikut pada pandangan para ulama, ianya berlaku daripada sepertiga malam. Dan kata ulama juga, kata hadis Nabi, disebutkan bahawa di sana ianya berlaku pada malam 10 yang akhir. Walaupun dia tidak mengkhususkan bila, tetapi ada di sana disebutkan kata 10 yang terakhir. 10 terakhir yang mana pula? Ialah malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil ialah malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Dan ada disebutkan juga di sana hadis Nabi mengatakan kebiasaannya berlaku pada malam yang ke-27. So Amy, kita gunakan Lailatul Qadar, nama pun malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam hari dan kita biarlah walaupun terpaksa tidur sikut di siang hari dan sebagainya. Jadi insya-Allah jadikan Ramadan yang PKP ini, jadikan Ramadan yang pada kali ini kita berada di rumah, jadikan Ramadan ini yang kita kena lockdown, jadikan Ramadan yang kita berada dalam suasana stay at home, dan kita gunakan untuk Ramadan ini kita mencari Lailatul Qadar. Rebutlah, carilah taharrau Lailatul Qadar, maka bersegera untuk kita mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan
ianya bertemu dengan apa yang disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Terima kasih. InsyaAllah, amin, amin. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. InsyaAllah. Dan dapatlah kita simpulkan bahawa kita perlu menggunakan sebaik-baiknya. Kita takut ramai orang berharap untuk bertemu Ramadan, tapi ada orang tak sampai kepada Ramadan seterusnya. Dan apabila kita berada pada Ramadan kali ini, kita pergunakan sebaiknya. Semoga ini adalah Ramadan kita yang terbaik sekiranya kita tidak bertemu lagi Ramadan pada akan datang, insya-Allah. Dan juga kita doakan semua diri kita sendiri khususnya Istiqamah dan juga semua yang menonton, semua yang melihat, untuk kita gandakan, untuk kita mendapat yang dikatakan ganjaran pada bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Datuk Seri Jamal Khair, kepada Datuk Hassan Haji Muhammad Adi. Terima kasih banyak di atas medium ini. Saya rasa tak cukup kan. Rasanya ini baru sikit kita sembang. Banyak lagi sebenarnya kalau nak sembang. Alamak, tiba-tiba ini punya closing lama pula kan. Sikit contoh macam zakat. Ada orang dia tak pernah bayar zakat sebab dia tak tahu kata dia kena bayar zakat. Tak apa, itu tajuk seterusnya insya-Allah. Kita teaser sikit lah kan. Yeah. Okey, sehingga berjumpa lagi semua. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Datuk Seri dan juga Datuk Hassan Ali, insyaAllah. Semoga kita jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan insyaAllah kita berusaha untuk menjadikan esok lebih baik daripada hari ini. Aqbal qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, Datuk Hassan. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Make another round nanti insya-Allah. Insya-Allah.